Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah akan beri dia faham di dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah SWT akhlak yang mulia, juga sesuai dengan sabda Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sepatutnya ada slide show tak? Kalau ada slide show, dia akan yang kecil, dia akan hilang. Ya, saya tahu. Tapi saya dah beberapa kali cuba, dia akan tak jadi. Saya tekan slide show, nanti dia akan jadi macam ni balik. Mungkin ada masalah pada kabel ataupun Allah alam, sebab saya cuba tempat lain okey je. Dia yang nice-nya slide show lah. Saya pun ada buat animation, jadi dia akan keluar satu-satu. Tapi dia tak edit. Saya tekan, dia akan jadi apa? Dia akan tunjuk macam ni balik kan. And then dia akan, saya cuba lagi sekali. Baik. Sepatutnya malam ni kita berkuliah berkitab ya, iaitu kitab yang selalu kita jadikan sebagai rujukan, sebagai teks, iaitu kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jun hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Cuma saya dapat permintaan daripada AJK, iaitu Tuan Haji Said Muzni, kerana saya difahamkan surau ada menyediakan talian bertanya soalan kepada dua orang ustaz, yang mana soalan tu akan masuk dan Ustaz Ahmad Zaki dan Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, tak silap saya, mereka akan menjawab soalan-soalan yang diajukan melalui talian soalan tersebut. Cuma bila masuk soalan ini, Ustaz Syed, Tuan Syed Muzni, dia channelkan kepada saya. Dia kata mungkin Ustaz sesuai untuk jawab soalan ini, kerana saya pernah pun berdialog tentang isu fahaman Wahabi ini sampai ke negeri Perlis, berdialog sampai ke sana. Jadi pada pandangan beliau mungkin lebih sesuai kalau saya yang menjawab. Tapi soalan ini memang ringkas, cuma jawapannya tidak seringkas itu, sebab soalan dia pun serius. Dia kata, salam Ustaz, ini soalan saya. Apakah mazhab Wahabi itu sesat? Itu nombor satu. Yang kedua, kalau sesat, apa yang menyebabkan dirinya sesat? Yang nombor satu pun sudah berat. Sebab kita tahu yang berfaham dengan fahaman Wahabi ini orang Islam juga. Maka nak katakan orang Islam itu sesat bukan satu benda yang mudah.
Bukan satu benda yang boleh dilakukan secara sembrono. Asal kita tak suka, kita kata sesat. Tidak semudah itu. Dia mesti ada data-data dan fakta-fakta. Dan itulah relevan soalan yang kedua itu. Kalau sesat, apa yang menyebabkan jadi sesat tu? Mesti ada sebab dia. Dan yang ketiga ni agak minor dan saya pun tak biasa jumpa soalan ni. Apakah ciri-ciri pengikut Wahabi? Adakah tak tadah tangan masa berdoa tu adalah ciri-ciri Wahabi? Saya tak biasa dapat soalan macam ni. Wallahu a'lam, mungkin dia tengok ada antara jemaah tu bila orang lain angkat tangan berdoa dengan imam, dia seorang tak angkat tangan. Nanti Wahabi kot ni. Tak semestinya lah. Tak semestinya. Saya jawab yang mudah dululah ya. Tak angkat tangan masa berdoa tidak semestinya Wahabi. Boleh jadi kerana dia sedang fokus kepada zikir yang lain. Saya sendiri pun tadi masa imam angkat tangan berdoa, saya tak angkat tangan sebab saya sedang fokus kepada zikir saya. Adakah saya Wahabi? Tidak. Ataupun setengah orang kerana dia kata tak apalah, angkat tangan tu sunat saja, jadi tak nak buat. Saya eloknya buatlah benda sunat, tapi dia tak nak buat, tak berdosa, dan mungkin dia bukan Wahabi. Cuma kalau ada kaitan pun, wallahu alam, adalah ada di kalangan orang yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, dia menganggap berdoa beramai-ramai selepas solat tu bid'ah. Satu benda yang sepatutnya jangan buat. Sebab Nabi tak buat, kata dia. Bila bid'ah maksud dia bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Ataupun dalalah, bid'ah yang sesat. Jadi kalau macam itu, dia tak nak berdoa beramai-ramai. Jadi bila orang berdoa ramai-ramai, dia tak join. Dia pun tak angkat tangan lah sebab dia tak join. Itulah, daripada sudut itulah ada kemungkinan. Tapi tak semestinya. Jangan kita mudah kata, oh dia ni tak angkat tangan maka dia Wahabi. Bukan itu yang menentukan seseorang itu Wahabi atau tidak. Walaupun kalau dia tidak angkat tangan itu dengan tanggapan doa beramai-ramai itu adalah bid'ah yang sesat, maka kepercayaan itu ada bersamaan dengan golongan Wahabi yang mudah menyesatkan sesuatu amalan yang sebenarnya masih terpayung dengan dalil umum. Kerana dalam satu riwayat kita diberitahu oleh Nabi SAW, tidaklah sesuatu kaum itu berdoa salah seorang dari mereka dan mengaminkan yang lain, melainkan Allah Ta'ala perkenankan doa mereka. Jadi yang kita buat lepas sembahyang itu kan masih termasuk dengan dalil umum. Tapi biasanya orang yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, mereka nak dalil itu spesifik. Mereka nak biarlah ada dalil yang mengatakan setiap kali selepas solat Nabi SAW angkat tangan berdoa lalu diaminkan oleh para sahabat. Dia nak macam itu, baru bagi dia boleh amal. Kalau tidak ada dalil khusus, dalil umum macam tu bagi dia tidak memadai. Dalam perkara-perkara tertentu lah. Tapi dalam perkara-perkara lain, ada saja mereka berpegang dengan dalil umum. Boleh saja mereka lakukan kerana ada dalil umum. Baik, sekarang kita nak fokus kepada soalan nombor 1 dan nombor 2. Apakah mazhab Wahabi itu sesat? Saya cuba lagi sekali Kok boleh buat dalam bentuk slide presentation. Tak jadi juga. Baik, untuk menjawab soalan ini, adakah Wahabi itu sesat? Pertama, kita kena faham dulu makna Wahabi. Takut jadi macam tadilah. Tak angkat tangan berdoa, Wahabi. Dan apakah ciri-ciri yang dikatakan Wahabi itu? Kerana apa sahaja aliran, dia ada perbezaan dan dia ada persamaan. Jadi kita nak tahu mana yang menjadi dia punya ciri-ciri khas. Dan adakah ciri-ciri khas mereka ini sesuai dengan ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah? Kalau sesuai, maknanya tidak sesat. Atau sebenarnya merupakan ciri-ciri ajaran sesat. Baik. Ada beberapa kekeliruan terlebih dahulu Ada sebagian umat Islam memahami istilah Wahabi dengan kefahaman yang singkat dan tidak tepat. Contoh ada orang menyangkakan Wahabi adalah orang-orang Islam yang tak baca kunut subuh. Dia kata, kau tengok, main subuh esok ni dia baca kunut tak? Kalau dia tak baca kunut tu, camlah Wahabi lah tu. Jadi ini kurang tepat. Kerana isu baca kunut tak baca kunut ni, dia khilaf yang masyhur sejak daripada zaman dahulu lagi. Ulama' tidak seia sekata. Ada yang berpendapat sunat baca kunut subuh, dan ada yang berpendapat tidak sunat.
Maaf tajuk ni panas, projektor pun panas. Dia punya uap dia tu datang kat penceramah, dan kebetulan tak ada nampak air pula sebab ruang air tu dah diambil oleh projektor. Nak tu mukadimah tu panas tu. Pantunnya tu nak air sebab dah kering tekak. Jadi setakat tak baca kunut subuh, mazhab Hanafi dan Hambali juga dalam mazhab mereka tidak sunat. Jadi mereka tidak baca dan mereka bukan Wahabi. Cuma kaitan kunut subuh dengan Wahabi ni, biasanya Wahabi ni menjadikan isu khilaf macam ni sebagai punca perbalahan. Sebagai contoh, di Malaysia majoriti adalah bermazhab Syafi'i, iaitu yang berpegang baca kunut subuh sunat. Lalu mereka bawa fahaman mengatakan bahawa pendapat yang betul adalah tak baca kunut. Kalau baca kunut subuh tu bid'ah. Sehingga kan pernah saya jumpa satu orang, dia posting dalam Facebook dia kata syukur Alhamdulillah, akhirnya saya berjaya juga meninggalkan kunut subuh. Kita ingat dia paling-paling komen dia berjaya berhenti isap okok ke, kan? Bolehlah dia up posting macam itu. Tapi rupanya meninggalkan kunut subuh pun dia syukur kerana dia telah diinjek dengan virus yang mengatakan kunut subuh ni bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk, siapa baca dia berdosa. Jadi dia tinggal tu dia bersyukur. Itu ciri-ciri Wahabi. Yang pelik, bila golongan ini berada di tempat yang mazhab Hanafi seperti di India dan di Pakistan, ini maklumat daripada kawan-kawan yang belajar di India dan Pakistan, golongan Wahabi di sana mereka terbalik. Mereka kata pendapat yang betul adalah baca kunut subuh. Siapa sembahyang subuh tak baca kunut, dia tak amalkan sunnah. Jadi sentiasa nak mencari persengketaan dengan masyarakat setempat. Padahal apa salahnya dia akui bahawa ini adalah perkara khilaf, maka masing-masing beramal dengan mazhab masing-masing. Kalau di Malaysia, mazhab Syafi'i yang kacau lah. Mereka berpegang sunat, mereka baca. Kalau di India, mereka berpegang tak sunat. Bahkan di Malaysia pun, kalau kita tahu dia mazhab Hanafi, kita tak marah pun. Kawan-kawan Bangladesh, Pakistan, dia tak baca kunut subuh, setahu saya tak ada orang marah. Kau ni apa, pemalas tak baca kunut, tak ada. Sebab kita dah faham. Jadi bukan masalah kunut subuh sebenarnya. Kemudian ada yang menyangkakan orang yang tak nak buat kenduri arwah tu Wahabi. Mak dia mati pun tak buat kenduri arwah, Wahabi ikut Ustaz? Tak semestinya. Di kalangan ulama Islam tidak ada yang mewajibkan kenduri arwah. Dan mereka bukan Wahabi. Bukan setakat tidak ada yang mewajibkan, bahkan di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri misalnya, ada yang menghukum makruh melakukan perkumpulan di rumah si mati ini semata-mata dengan tujuan untuk membesarkan urusan kematian. Itu adalah bid'ah yang makruh. Perkara baharu yang hukumnya adalah makruh. Bahkan ada kalanya berubah menjadi haram sekiranya perkumpulan itu adalah untuk meratap. Kerana meratap kematian itu adalah haram. Atau jamuan itu menggunakan harta yang haram. Ambil harta anak yatim lalu buat kenduri arwah. Itu adalah haram. Jadi bukan isu tak nak kenduri arwah. Cuma kaitan Wahabi ni, bila dia lihat kenduri arwah ni bid'ah yang sayyi'ah dalalah, dia nak paksa orang lain pun sama pandangan macam dia. Padahal dalam mazhab Syafi'i, walaupun ada kata makruh, ada kata haram, makruh dan haram tu ada sebab dia. Makruh dalam keadaan macam ni, haram dalam keadaan macam ini. Maka kalau keadaan itu tidak ada, hukumnya boleh berubah. Makruh misalnya kalau semata-mata nak membesarkan urusan kematian. Tapi kalau datang berkumpul tu untuk berzikir, kenapa berzikir? Kerana nak hadiahkan pahala kepada si mati. Itu tiga mazhab memang kata sampai pahala. Dalam mazhab Syafi'i, riwayat daripada Imam Syafi'i kata tak sampai, bukan haram. Maknanya kalau tak sampai, kalau kita baca untuk si mati dapat kat kita pahala. Tak dapat pada si mati. Tapi itu pun Al-Imam Zakaria Al-Nasari rahimahullah ta'ala menerangkan, kalam Imam Syafi'i yang kata tak sampai itu, pertama kalau tak dibaca di sisi mayat. Kalau dibaca dekat dengan mayat, itu memberi manfaat. Dan kedua, kalau tidak didoakan. Kalau didoakan, itu sampai. Ud'uni astajib lakum. Dan yang ketiga, kalau tidak diniatkan. Maknanya ada perbincangan. Yang penting perkara khilaf itu masih ada ruang untuk kita berlapang dada.
Sampai tak sampai orang yang kasih kepada saudara yang telah meninggal dunia, diusahalah. Kok sampai, alhamdulillah, tak sampai pun pahala dapat kepada yang berzikir. Jadi bukan sangat isu kenduri arwah ya. Baik, sebelum kita pergi lagi kepada, saya ingat malam ni adalah siri 1 kot. Sebab kena pelan-pelan, slow-slow ya. Kita nak eliminate kekeliruan dulu dan baru kita pergi pada menjawab soalan. Iaitu istilah salafi. Ada orang kata bukan Wahabi Ustaz, dia salafi. Jadi sebenarnya apa dia salafi ni? Kadang-kadang kita rasa salafi itu Wahabi lah. Dan Wahabi itu salafi. Tapi orang-orang yang dikatakan mereka itu Wahabi, mereka tak suka. Kebanyakan yang kita kenal lah. Bahkan siapa yang ikut dialog saya di Perlis dengan Ustaz Salman Ali. Ustaz Salman Ali ni mengambil posisi bahawa aliran Wahabi ni aliran ahli sunnah wal jamaah. Mana aliran yang betul. Saya mewakili ARG mengambil posisi tidak. Ya, Wahabi ni bukan aliran yang betul, dia aliran sesat. Dalam keadaan Ustaz, kalau saya dikata Ustaz ni Wahabi, kalau saya kata saya bukan Wahabi, logik lah. Sebab saya berpendirian Wahabi itu sesat. Ustaz Salman Ali berpendirian Wahabi ahli sunnah wal jamaah. Bila tanya, Ustaz Wahabi ke? 3 kali dah saya habaq saya bukan Wahabi. Ini maksud saya tanya tu 4 kali. Bila stres beliau bukan Wahabi. Bayangkan. Orang yang pertahankan Wahabi, kata Wahabi itu bagus, ahli sunnah wal jamaah pun tak suka kalau dikatakan dia tu Wahabi. Jadi mereka selalunya lebih selesa dipanggil Salafi. So apa kaitan sebenarnya? Salafi ni dia asal daripada perkataan salaf ya. Salaf ini berarti dahulu. Ya, dalam konteks ini adalah generasi umat Islam yang dahulu. Ya tu jadi daripada salaf jadi salafi itu tambah huruf ya. Ya ni dia panggil ya nisbah. Ya nisbah ni dia ada banyak fungsi ya, menisbahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, sama ada kepada tempat, keturunan, pegangan ataupun ikutan. Jadi dalam konteks salafi, ya ini menisbahkan kepada pegangan dan ikutan. Jadi kita ingat ya, bila orang sebut salafi makna apa? Pengikut salaf. Jadi dari segi makna ni bagus ya. Makna salafi ni bagus kerana salaf ini adalah generasi yang terbaik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Jadi itulah dikatakan generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Salafi ikut pada 3 generasi ni bagus. Jadi dari segi makna, mereka yang mengikut manhaj cara daripada imam-imam mazhab yang 4, mereka adalah salafi sebenarnya. Kita yang ikut mazhab Syafi'i ni, kita salafi. Sebab Imam Syafi'i salaf. Kawan-kawan kita yang ikut Hanafi juga salafi kerana mereka ikut Imam Abu Hanifah salaf. Demikian yang Maliki dan juga yang Hambali, kesemuanya adalah salafi. Kerana imam mereka adalah salaf. Cuma dari segi praktikal, pengikut mazhab-mazhab ini mereka akan intisab mengikut nama ataupun kunyah, laqab. Ya, misalnya Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, laqabnya itu dijadikan Hanafi. Nama Imam Malik nisbah jadi Maliki. Imam kita tidak nama Syafi'i ya. Imam kita nama Muhammad. Jadi Syafi'i itu nama atas lagi ya, datuk atau keturunan, maka pengikut disebut Syafi'i. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbal ni sama ada bapa ataupun datuk beliau, lalu dinisbahkan jadi Hanbali. Dari segi penisbahan ini yang popular. Tapi dari segi teknikal mereka semua adalah salafi. Cuma mereka tak guna ya gelaran ini. Jadi dari segi praktikal, golongan yang suka menggunakan gelaran salafi ini adalah mereka yang mengikut manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup pada kurun ke-12 Hijrah bersamaan 18 Masihi, yang mana Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni dan pengikut dia menjadikan Al-Imam Ibn Taymiyah sebagai rujukan tertinggi mereka dalam memahami ajaran Islam. Jadi apa yang Al-Imam Ibn Taymiyah kata ni seolah-olahnya tak boleh salah di sisi golongan ini. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah bukan Wahabi, sebab Wahabi ni yang ikut pada Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi beliau adalah idola kepada pengasas Wahabi. Kedua-duanya bukan salaf. Ya. Muhammad bin Abdul Wahhab kurun ke-12, Al-Imam Ibn Taymiyah kurun ke-8. Ya, jadi Syekh Abdul Wahhab ni kagum pada Imam Ibn Taymiyah, bukan beliau berguru, tidak. Ada beza 400 tahun antara mereka.
Jadi kalau nak nisbahkan pengikut mereka kepada salaf, itu tidak tepat, ya. Kerana mereka yang diikut tu bukan salaf. Jadi secara praktikal mereka sebenarnya adalah Wahabi, pengikut Muhammad Al-Wahhab, ataupun Taimi, pengikut pada Imam Ibn Taimiyah. Okay. Takrif Wahabi saya terus ambil di sisi Wahabi sendiri. Senang. Sebab nanti kalau diambil takrif daripada orang lain, dia kata ini fitnah, ini adalah hanya rekaan. Kan selalu kita dengar orang cakap yang selalu sebut Wahabi ni musuh-musuh Islam. Ataupun yang selalu sebut Wahabi ni adalah Syiah. Syiah yang inti pada Wahabi. Itu betul, ya. Syiah dan Wahabi ni memang dua kumpulan yang tak ngam antara satu sama lain. Tetapi tidak semua yang menolak Wahabi itu Syiah, sebagaimana tidak semua yang menolak Syiah itu adalah Wahabi. Baik. Apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Baz, ya. Dia kata haza laqab masyhur. Istilah Wahabi ni adalah satu gelaran yang famous, kata dia. Li ulama'i tauhid, untuk ulama-ulama yang mempertahankan tauhid. Ulama'u Najdin, iaitu ulama-ulama dari daerah Najd, ya, iaitu sekarang ni namanya adalah Riyadh. Yunsibunahum ila asy-Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Wahabi ini gelaran kepada orang-orang ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang menisbahkan diri mereka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mana ikut pada manhaj beliau. Kemudian ada kat bawah tu, wasara atba'uhu wa man da'a bi da'watihi wa nasha'a ala hazihi da'wah fi Najdin yusamma bil Wahabi. Maka jadilah pengikut-pengikut Muhammad Abdul Wahhab dan orang yang berdakwah sama macam dakwah beliau dan berkembang mengikut dakwah beliau di Najd, dinamakan mereka sebagai Wahabi. Demikian dalam kitab yang lain juga disebut, iaitu Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi menggunakan istilah Wahabi dan Najdi dalam bukunya Al-Hadiyah As-Saniyah. Buku ini diterbitkan dengan perintah Raja Saudi sendiri, Sultan Najd Abdul Aziz Abdul Saud, pengasas negara Saudi, dan cetakan ini adalah wakaf daripada Muhammad Rashid Ridha. Jadi nama Wahabi bukan ciptaan pihak lain, sebagaimana yang didakwa. Kata dia ni hanya rekaan saja, mana ada Wahabi. Dulu satu masa ada orang kata, mana ada Wahabi? Wasabi adalah, dia kata. Jangan buat lawak macam tu pula. Wasabi kita pun tahu tu makanan. Tapi akhirnya bila mereka pun setuju nak dialog dan mereka mendakwa bahawa Wahabi adalah ahli sunnah wal jamaah, berarti Wahabi itu wujud. Cuma kita berbeza dari segi menilai adakah Wahabi itu selari dengan ahli sunnah wal jamaah ataupun bercanggah. Dan ini merupakan satu gelaran yang mulia menurut Syekh Ibn Baz. Ini kita Al-Hadiyah As-Sunniyah tadi. Jadi maka Wahabi ni jelas merujuk kepada orang yang mengikut dan berpegang kepada Wahabiyah, iaitu manhaj dan pegangan Muhammad bin Abdul Wahhab yang bangkit dari daerah Najd, iaitu Riyadh, dan hidup pada kurun ke-12 Hijri bersamaan kurun ke-18 Masihi. Jadi setakat itu sepakat. Kawan dan lawan setuju bab tu. Bezanya, di kalangan umat Islam, ada yang membenarkan golongan Wahabi dan menganggap mereka sebagai pejuang tauhid dan sunnah. Ada orang kata, apa? Wahabi bagus apa? Dan ramai pula yang menilai mereka sebagai golongan yang melampau, sesat dan juga ahlul bid'ah. Jadi ada dua pandangan yang berbeza tentang Wahabi. Oleh itu, kita perlu melihat kepada data-data dan fakta-fakta. Jangan kita menerima bulat-bulat saja, sebelah sini dan sebelah sana. Kita lihat kepada data dan fakta yang ada. Baik. Kekeliruan yang keempat dan terakhir sebelum kita pergi kepada tajuk. Ini disebarkan bahawa nama Wahabi ni sebenarnya salah pasang, kata dia. Wahabi ni merujuk kepada Abdul Wahhab bin Rustum, iaitu Khawarij yang hidup pada awal-awal kurun yang ketiga dulu. Bukannya Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebab Muhammad Abdul Wahhab dia tidak mengkafirkan umat Islam yang buat dosa. Ciri Khawarij ni dia mengkafirkan orang Islam. Buat dosa dah kafir, buat dosa besar je dah kafir. Jadi yang ikut Muhammad Abdul Wahhab tidak.
Kemudian Abdul Wahab bin Rustum ni, mereka memberontak terhadap pemerintah umat Islam. Sedangkan kata mereka Muhammad bin Abdul Wahab tidak memberontak. Dan yang ketiga, nama tokoh ni Abdul Wahab bin Rustum. Jadi sesuailah pengikutnya Wahabi. Nama dia Abdul Wahab. Sedangkan nama pengasas gerakan ini adalah Muhammad. Bukannya Abdul Wahab. Sepatutnya pengikut dia nama Muhammadi. Kenapa pula nama Wahabi? Jadi ini kita kata cubaan corner baring lah. Ini semua cubaan nak memperbodoh-bodohkan. Mitos yang mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada ciri khawarij itu tak betul. Kerana ciri khawarij itu mengkafirkan. Kalau khawarij dahulu mengkafirkan umat Islam yang buat dosa, khawarij moden iaitu Wahabi mengkafirkan umat Islam yang tak buat dosa. Kenapa? Yang tawassul, yang tabaruk, yang istighasah, ini semua tak buat dosa. Ini perkara-perkara yang dibenarkan dalam Islam. Tapi di sisi Wahabi mereka anggap ini syirik. Contohnya orang yang istighasah kata dia syirik akbar, jadi kafir. Jadi khawarij. Lebih parah lagi yang dulu siapa berzina kafir. Siapa minum arak kafir. Ini siapa yang buat benda yang disyariatkan. Berzina, minum arak tu haram. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, kalau dia buat tanpa dia menghalalkan, dia memang kata minum arak tu haram, cuma dia buat. Berzina tu dia kata haram tapi dia buat. Dia tak kafir. Dia hanya berdosa lah. Tapi yang istighasah, tabaruk, tawassul, itu tidak berdosa. Pun dikafirkan. Kemudian tidak memberontak terhadap pemerintah umat Islam, ini tidak benar. Kalau lihat pada sejarah Wahabi, mereka mengangkat senjata memerangi tentera Khilafah Uthmaniyah. Mereka pernah menguasai Mekah dan Madinah secara peperangan. Sehinggalah Khalifah Uthmaniyah pada ketika itu terpaksa menghantar tentera dari Mesir untuk mengambil semula penguasaan dua tanah suci daripada tangan Wahabi. Jadi ciri memberontak melawan pemerintah itu telah berlaku kepada golongan Wahabi. Kemudian nama Muhammad bukan Abdul Wahab. Sepatutnya pengikutnya Muhammadi. Ini tak betul sebab macam imam kita pun nama Muhammad. Muhammad bin Idris. Tak ada pun kita digelar Muhammadi. Kerana biasa orang Arab ni, dia lebih famous dengan nama anak atau dengan nama bapa. Kalau dengan nama anak, dia ni Abu siapa. Kalau dengan nama bapa, dia ni Ibn siapa. Jadi beliau ni, nama Muhammad, beliau lebih terkenal dengan Ibn Abdul Wahab. Anak Ustaz Wahab. Ayah beliau Abdul Wahab ni ulama mazhab Hambali. Ulama yang terkenal pada masa itu mazhab Hambali. Jadi kalau orang tanya Muhammad mana? Muhammad kan ramai. Alah, anak Ustaz Wahab. Ibn Abdul Wahab. Akhirnya kekal pengikut beliau dikenali sebagai Wahabi. Jadi selesai kita iron out dulu beberapa kekeliruan. Wah, nak isyak dah pun. Lagi 2 minit. Nak minta izin ni, alang-alang dah pasang projektor, boleh sambung ke lepas azan sikit lagi. Sambung dalam 10 minit lagi Penat juga orang pasang projektor kalau kita berhenti awal. Baik. Lagi 2 minit, saya stop dulu azan, lepas tu saya sambung lagi dalam 10 minit insya-Allah. Ini adalah keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI ke-106 tahun 2014 Jadi yang tu agak kecil saya dah convert kepada tulisan yang besar tu yang dalam kotak tu. Dapatan kajian yang dianalisis mendapati bahawa aliran Salafi Wahabi diguna dua-dua Salafi dan juga Wahabi. Salafi ni yang popular, Wahabi yang memang the actual meaning dia adalah tidak selari dengan arus perdana atau jumhur ahli sunnah wal jamaah yang diamalkan di Malaysia. Yang ini ciri utama Wahabi bukan tak angkat tangan masa berdoa. Untuk menjawab orang yang bertanya, saya tak pasti siapa yang tanya. Bukan masalah tak angkat tangan masa berdoa. Yang paling utama ciri Wahabi adalah berpegang kepada pegangan Tauhid 3. Iaitu Rububiyah, Uluhiyah dan Asma' wa Sifat. Yang dibawa oleh golongan Salafi Wahabi cukup membimbangkan kerana konsep Tauhid 3 jelas tidak mewakili konsep Tauhid Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kira konsep Tauhid yang sesat. Bukan makna kafir Sesat di sini makna tidak selari dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang berteraskan ajaran Asy'ariyah Maturidiyah dan seterusnya. Baik, saya berhenti dahulu untuk laluan azan.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung sikit lagi dalam sekitar 10 minit insya-Allah. Jadi petikan daripada keputusan muzakarah jawatankuasa fatwa pada tahun 2014, muzakarah bersetuju memperakukan rumusan penyelidikan bahawa dari segi perundangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah mazhab rasmi negara Malaysia dan aliran Syiah, dua disebut kat sini, Syiah serta Salafi Wahabi pada masa kini sedang memberi ancaman serius kepada survival Ahli Sunnah wal Jamaah. Kedua-dua aliran pemikiran ini boleh mendatangkan perbalahan dan perpecahan pada masyarakat Islam di Malaysia. Yang perbalahan dan perpecahan ni apa-apa pun boleh jadi juga. Politik pun boleh jadi perbalahan dan perpecahan ya. Tapi kita lebih fokus kepada dia punya alasan-alasan dari sudut agama. Baik. Kat mana kesesatan Wahabi ni? Pertama, kesesatan yang berkaitan dengan sumber agama. Bukan bererti Wahabi ni dia tolak Quran hadis ya. Kita kena ingat yang tolak Quran hadis ni memang out terus ya. Mereka berpegang dengan Quran dan hadis tapi mereka merosakkan cara berinteraksi dengan dalil. Jadi Quran hadis ni sumber. Untuk berinteraksi dengan sumber ni ada cara dia. Dan yang pakar dalam bab cara berinteraksi ni adalah para alim ulama mujtahid. Tapi ada di kalangan Wahabi ni dia jadikan berinteraksi dengan Quran hadis ni free for all. Baca Quran, baca hadis, belajar Quran, belajar hadis tu bagus. Tapi nak keluarkan kefahaman tu adalah perkhususan ulama. Tapi ada orang cakap, tak ada masalah. Kita boleh baca terjemahan hadis apa? Baca terjemahan hadis bukan payah, macam baca novel je. Jadi ini kalam-kalam yang berbahaya. Betulkah baca hadis untuk faham macam baca novel? Baca hadis untuk ambil kebaikan daripada hadis tu bagus. Bahkan saya sendiri turut serta dengan satu kursus intensif Sunan Sittah, kitab hadis yang 6 plus dengan kitab Muwatta yang dijalankan oleh guru saya Syekhuna
Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah taala, alhamdulillah baru khatam Sahih Bukhari. 16 hari 63 pertemuan. 7,563 hadis dibaca. Tapi sardan, baca secara laju, ada jarang-jarang je Syekh Nuruddin pauskan, beliau syarah. Beliau bagi pengajaran. Tapi most of the time baca saja. Tak ada masalah. Ada keberkatan. Kita dengar kalam daripada Nabi SAW walaupun tidak direct dengan sanad, tapi ada keberkatan. Yang masalahnya, kita rasa dengan baca terjemahan tu kita dah boleh keluar hukum. Kita dah boleh keluar kaedah. Itu yang berbahaya. Yang kedua, kesesatan akidah. Iaitu, ini yang paling bahaya. Saya ulang lagi sekali. Yang bertanya soalan tu bukan masalah tak angkat tangan masa doa. Itu bukan masalah Wahabi. Ya. Masalahnya adalah dalam bab akidah, Wahabi merosakkan makna tauhid dan syirik. Yang mana bukan tauhid dikatakan tu tauhid. Yang mana bukan syirik dikatakan tu syirik. Natijahnya orang kafir dikatakan bertauhid, orang Islam dikatakan musyrikin. Akhirnya berlaku pada awal-awal kebangkitan fahaman Wahabi, mereka menghalalkan darah dan membunuh ribuan umat Islam, dan di zaman kita ini ideologi ini dilaksanakan oleh golongan Daesh ataupun ISIS, juga mengkafirkan orang-orang Islam yang mereka bunuh. Ini kesesatan dalam bab akidah. Yang ketiga, kesesatan Wahabi dalam isu bid'ah dalalah. Jadi mereka selalu menganggap kita ni ahlul bid'ah. Sebab kita lepas sembahyang doa ramai-ramai, kita zikir kuat, kemudian kita ada tahlil arwah, kita sambut maulid. Lalu kita ni dianggap sebagai ahlul bid'ah. Ini terbalik sebenarnya. Yang bid'ah mereka anggap sebagai sunnah, yang sunnah itu mereka anggap sebagai bid'ah. Nanti kita akan terangkan. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah kesesatan mengancam khazanah mazhab. Ya, sehingga orang anggap bermazhab ni sebagai satu bentuk ketaksuban. Ikut mazhab ni taksub. Yang bagusnya jangan ikut mazhab. Kita ikut mana dalil yang kuat. Memang, habis kamu ingat mazhab ikut dalil yang lemah. Yang kata mazhab tu masing-masing usaha untuk pegang dalil yang kuat. Tiba-tiba kita yang apa tak faham pun, kita pula yang nak menentukan dalil yang kuat. Ini merosakkan khazanah ilmu Islam. Dan merosakkan taklid. Ya. Mereka mengharamkan taklid bukan pada tempatnya. Memang taklid mana ikut tanpa tahu dalil, ada masanya haram. Iaitu dalam bab akidah. Dalam bab akidah wajib tahu dalil. Kenapa kita percaya Allah wujud, kita kena tahu kenapa. Bukan kita ikut orang. Tapi dalam bab fiqh, orang yang tidak sampai peringkat mujtahid, dia wajib taklid. Tapi bagi Wahabi ada yang dia mewajibkan semua orang ijtihad. Walaupun kita tak faham bahasa Arab pun, kita kena tahu dalil. Padahal para ulama telah jelaskan, di sisi orang awam, fatwa ulama tu sudah mengambil tempat sebagai dalil. Sebab mereka kalau pergi pada dalil pun mereka tak pandai untuk memproses dalil menjadi hukum. Kemudian kesesatan merosakkan erti dan amalan jihad. Asalnya jihad ni kewajipan dalam Islam, yang mana dalam konteks peperangan iaitu berperang melawan orang kafir untuk mempertahankan kedudukan Islam. Tetapi dirosakkan sehingga membunuh sesama Islam juga dianggap jihad. Sebab itu ada orang-orang di Malaysia yang mereka nak travel ke Syria kerana bagi mereka nak berjihad. Padahal di Syria yang mereka berperang itu sesama Islam. Dalam hadis, Nabi suruh kita jauhi. Akan berlaku fitnah yang Nabi kata, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Makna jauhi fitnah. Ini tak, kita pula pergi pada tempat berlakunya fitnah, pembunuhan sesama Islam sebab dah salah faham makna jihad. Yang keenam adalah kesesatan dalam bentuk menghancurkan ijma'. Sedangkan ijma' ini adalah benteng yang mana telah diberi jaminan oleh Nabi SAW, innallaha la yajma'u ummati ala dalalah. Sesungguhnya Allah tidak menghimpunkan umat aku di atas kesesatan. Bila umat telah ijma', mana sudah ada satu bentuk ismah, pemeliharaan daripada Allah, itu tidak sesat. Tapi Wahabi dia melanggar ijma' bila ijma' itu tak sesuai dengan pegangan dia. Dan ini tidak mengherankan kerana idola Wahabi sendiri, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala,
beliau dicatatkan melanggar lebih kurang 60 ijma' ulama. Maknanya kalau guru sendiri sudah langgar 60 ijma', murid mungkin lebih banyak lagi ya ijma' yang mereka langgar. Dan yang ketujuh, kesesatan mereka adalah dalam rangka mereka merampas title ahli sunnah wal jamaah. Ya. Saya tak tahulah kalau ada yang jumpa orang tu dia seronok mengaku dia Wahabi. Saya jarang-jarang jumpa orang macam tu. Selalu mereka tak suka panggil Wahabi, mereka kata kamilah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Tapi pegangan mereka berbeza dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Lalu apa yang mereka buat? Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ni disesatkan. Jadi Asy'ariyah ni dikatakan sesat. Di Terengganu ada seorang nama Muhib. Dulu pernah ceramah dekat surah An-Naim, Muhib Qauli. Oh, sekarang dia kuat kata Asy'ariyah kafir. Padahal Asy'ariyah siapa? Majoriti umat Islam. Imam Nawawi Asy'ariyah, Imam Ibn Hajar Asqalani Asy'ariyah, Imam Baihaqi Asy'ariyah. Jadi tak tahu, dulu tak nampak kan? Masa datang ceramah sini saya pun okey, bagus, suara sedap, baca qasidah sedap. Tak tahu sekarang sehari dua ni dia menyesatkan Asy'ariyah. Maknanya dia menyesatkan majoriti umat Islam. Dan ulama pernah bagi amaran siapa yang menyesatkan Asy'ariyah dibimbangi agama dia. Maknanya bimbang kok agama dia rosak. Sebab dia menyesatkan majoriti ulama-ulama yang menjadi ikutan dalam agama Islam ya. Dalam bidang tafsir, majoriti Asy'ariyah. Ulama hadis, majoriti Asy'ariyah. Ulama fiqh, majoriti Asy'ariyah. Tiba-tiba kamu sesatkan atau bahkan mengkafirkan, ini sangat bahaya. Tapi ini yang berlaku ya. Dalam rangka nak merampas posisi Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan dalam silibus mereka mengajar dalam bab akidah akhta' aqaidiyah lil Asy'ariyah. Kesalahan-kesalahan akidah golongan Asy'ariyah. Jadi tak heranlah kalau yang balik dari sana mereka terpengaruh ya, dengan mengkafirkan golongan Asy'ariyah. Jadi tinggal 1 minit lagi. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan pergi kepada yang pertama, bagaimana kesesatan Wahabi ini mereka memahami dalil Quran hadis secara zahir, literal, lalu mereka keliru tentang makna tauhid dan syirik. Bahkan sampai peringkat mereka memperlekehkan peranan akal dalam agama. Seolah-olah kalau ikut Quran hadis jangan guna akal. Itu insya-Allah dalam kuliah akan datang. Saya mohon maaf kalau ada tersalah. Bila-bila lagi dekat live ni rasanya ramai juga Wahabi yang follow. Jangan kecil hatilah, benda boleh bincang secara ilmiah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.